Allah, ya Allah, ya Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك ونكبرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه غر الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa masjid yang saya kasihi, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para jamaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah memberkati serta merahmati majlis pertemuan kita pada malam ini. Sama-sama kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan kepemurahan, rahmat dan kasih sayangnya. Allah menurunkan rahmatnya ke atas kita semua, keampunannya ke atas kita semua, hidayah dan kasihnya kepada kita semua, dan menjadikan majlis kita pada malam ini sebagai satu daripada amalan soleh yang dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat nanti, yang dapat menghapuskan dosa kesalahan kita yang zahir, yang batin, yang kecil, yang besar. Dan mudah-mudahan Allah memberkati semua orang yang telah mengajarkan kita akan ilmu, dan kedua ibu bapa kita serta seluruh zuriat keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian, sambungan pengajian kita di dalam kitab Wiqayatul Insan, penjagaan manusia daripada kejahatan jin dan juga syaitan. Yang lepas kita berhenti dekat mana? Catat tak? Saya suruh catat dari itu. Yang lelaki tak apalah, dia main hafal, yang perempuan. Saya mana Pakcik? Kuat sikit, orang kurung. Ada yang amalan saya sebut tu, baca ayat kursi, baca akhir surah Al-Baqarah, tasbih 33. Berhenti je kat mana? Sudah. Tasbih 33 dah. Okey, hujungnya kat mana tu? Lepas tu, akhir sekali catatannya.
Okey, okey dah. Yang letak tangan ada tak? Tidur letak tangan. Dah. Lepas tu lagi apa? Okeylah, dah lah, tak apalah. Saya anggap kat situ lah berhentinya ya. Lepas ni tulis nama ustaznya, tarikhnya berhenti kat mana. Muka surat ni ustaz je. Tulis. Kau tak jumpa berhentinya kat mana? Okey. Baik, hadirin semua, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya ulang sikit tuan-tuan sekali lalu je supaya mungkin ada yang nak catat untuk kali yang kedua. Beberapa amalan yang dianjurkan kepada kita untuk kita lakukan bagi menjauhkan kita daripada kejahatan syaitan, khasnya ketika waktu nak tidur. Yang pertama, wuduk sebelum tidur. Berdasarkan hadis daripada Nabi, daripada Barra' bin Azib, katanya, bila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah sebagaimana wuduk nak sembahyang. Mana wuduk macam tu. Yang kedua, witirlah sebelum tidur. Katanya, barang siapa yang berpagian dalam keadaan witirlah sebelum tidur. Katanya, apabila engkau bangun sebelum subuh dan engkau melakukan witir, maka ianya adalah sangat baik. Dikatakan, dan siapa yang tidak witir, berpagilah ia dalam keadaan tali syaitan itu panjang 60 hasta mengikat leher ataupun kepalanya. Okey, kalau tak witir je ya, sebelum daripada tidur. Yang ketiga, meletakkan kedua tapak tangan dan membaca qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, tiup pada tapak tangan dan sapu ke seluruh tubuh badan. Seterusnya membaca dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Tengok orang lelaki tak tulis pun. Tahu? Enggak. Baru tahu nilai dia. Ya. Yang seterusnya iaitu membaca apa-apa ayat Quran sampai dia tertidur. Dipanggil hizib Quran pada waktu malam. Bacalah ayatul kursi dengan tadabbur dan faham maknanya. Okey, faham maknanya akan menjagamu sampai ke subuh berdasarkan hadis Abu Hurairah dan dalam Imam Bukhari dan At-Tirmizi meriwayatkan. Bertasbihlah 33 kali subhanallah. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 berdasarkan hadis Sabit radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Talib di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Letakkanlah tangan kananmu di bawah pipi, lalu bacalah doa tidur. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Kemudian ingatlah Allah sampai terlena. Habis. Sekarang ni tuan-tuan, kita masuk satu bab baru yang malam ni kita akan bicarakan. Bab ni tuan-tuan, saya berat nak sebut. Okey, sebab saya pun bukanlah dapat berjaya selalu, tapi mudah-mudahan dengan kita ceritakan bab ini, Allah bantu kita semua untuk melaksanakannya insya-Allah taala. Apa dia tuan-tuan tajuknya? Tajuknya adalah bab pada menyatakan syaitan akan mentertawakan dan melekehkan orang yang tertinggal qiyamul lail. Okey, dia akan ha macam itulah tuan-tuan. Dia akan ketawakan, dia akan lekehkan, dia akan ini kan. Okey. Hadisnya katanya apabila seorang ni, kitab ni bahasa Arab tuan-tuan saya baca terus terjemahannya. Okey. Apabila seorang lelaki, seorang manusia itu dia tidur sampai ke waktu pagi dan dia tidak bangun sedikit pun daripada malam, maka syaitan akan menambah kekuasaan dan kekuatannya menguasai orang itu. Okey, ianya berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, diceritakan kepada Nabi seorang lelaki yang tidur sampai pagi. Pagi tu maknanya sembahyang subuh lah, pagi bangun sembahyang subuh. Okey, maka Nabi pun mengatakan itulah orang yang syaitan dah kencing dekat telinga dia. Syaitan kencing kat telinga dia. Penuh kat sini
Sebab tu as-salatu khairum minan naum. Orang kerungu kuping tak dengar. Syaitan dah kencing dekat telinga dia. Tuan-tuan, ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Mas'ud. Okey, hadis sahih. Katanya ulama berkhilaf tentang kencingnya macam mana. Adakah betul-betul kencing ataupun sebagai satu lambang bahawa syaitan dah tutup telinga dia bagi tak dengar azan, supaya dia tak bangun pada waktu awal. Sebab azan di zaman Arab ada dua kali kan. Betul tak? Azan awal fajar tu, kemudian baru azan sembahyang subuh kan. Jadi dia tutup tak bagi bangun yang awal tu. Tuan-tuan, jadi adakah kencing-kencing yang betul ataupun kencing sekadar makna tutup telinga supaya tak dengar? Faham tak? Kalau kita tanya kat dia, Ji, macam mana tu? Oh tak, orang tu kuat kencing. Apa makna dia? Kuat tipu, bukan kencing betul. Kita pun kuat kencing juga kan. Okey, bukan kencing-kencing, maknanya kuat tipu. Itu namanya perlambangan, kinayah yang digunakan. Okey, kinayah yang digunakan. Jadi kencing artinya kuat tipu. Jadi dalam hadis ni, adakah kencing syaitan tu kencing ataupun maknanya syaitan ni tutup telinga orang tu? Ulama khilaf. Ulama khilaf. Yang pertama, Imam Qurtubi dan lainnya mengatakan kencing betul. Sebagaimana syaitan itu makan betul, dia kahwin betul, dia minum betul, macam itulah dia kencing betul. Maknanya orang kena kencing dengan syaitan je tuan. Dia kencing orang. Okey, kencing betul. Dan yang kedua mengatakan tidak, itu adalah tanda hatinya ataupun telinganya telah ditutup daripada mendengar zikir. Baik hadirin yang dikasihi sekalian, itu maknanya. Tapi yang penting tuan, hadis itu adalah hadis pada menyatakan orang yang tidak bangun menunjukkan bahawa syaitan sudah kencing penuh pada telinganya. Jadi hadirin semua, ini satu daripada benda yang saya rasa saya dan kita semualah ambil berat supaya kita tidak diketawakan oleh syaitan. Berjayalah ia mengencingkan kita. Banyak pula cerita kencing ni tuan. Baik, mengencingkan kita. Baik. Hadis bab seterusnya adalah bab menyedihkan orang Islam beriman dengan mimpi. Antara gangguan dan kejahatan syaitan, dia masuk ke dalam mimpi. Dia masuk dalam mimpi, dia jadikan orang tu mimpi-mimpi yang buruk dan tak elok supaya dia sedih, supaya dia takut, supaya dia sekian dan sekian. Itu kerja syaitan. Tuan-tuan, ini berdasarkan hadis. Katanya daripada Imam Muslim dalam sahihnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, datang seorang lelaki Arabi lah. Orang Arabi ni orang apa? Orang asli, orang Badui, orang biasa lah, orang luar yang jauh, datang kepada Nabi SAW. Lalu dia kata, wahai Rasulullah, aku tengah tidur malam, aku nampak kepala aku ni dipukul sampai pecah kan, sampai kesannya ya Allah macam ni ha. Lalu Nabi pun kata, jangan ceritakan mimpi itu kepada orang, kerana syaitan sedang memainkan kamu di dalam mimpi itu. Okey, maknanya kalau mimpi benda yang buruk, tuan-tuan terjatuh daripada pokok kelapa contohnya lah kan, kena kejar dengan serigala contohnya begitu, dilanggar oleh gerabak contohnya macam tu lah kan. Jadi benda-benda yang menakutkan kita, mencikan kita, rumah kita terbakar. Kata Nabi apa dia? Kalau kamu bangun daripada tidur, jangan ceritakan mimpi itu kepada orang lain. Okey, dalam hadis lain Nabi ajar apa dia? Iaitu ludahlah ke sebelah kiri dengan tiupan sikit je sebanyak 3 kali. Jangan itu ngamuk orang sebelah nanti tuan. Suaminya buruk kena. Apa ludah dia? Mimpi buruk. Dia kata aku nak ludah syaitan, puas hati aku. Yang kena suami dia tuan. Perang malam tu. Daripada mimpi ngeri jadi malam yang ngeri pula pada malam itu. Jadi tuan, cukup ludahnya begini. Kemudian berta'awuz, minta lindung Allah daripada kejahatannya. Disebutkan dalam kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi, tuan-tuan,
Al-Azkar oleh Imam Nawawi. Kami Jumaat lepas alhamdulillah dah khatamkan pengajian kitab Al-Azkar di Pondok Mengaji Raudatul Muhsinin. Okey, saya jemput tuan-tuan, tak ada satu pun yang datang dari sini. Penat aku ajak, tapi saya dan okey, alhamdulillah kita dah khatam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Jumaat 2 kali, Jumaat depan saya tak ada, Jumaat satu lagi kita akan mulakan dengan tadabbur Al-Quran dan insya-Allah pembacaan hadis daripada kitab Riyadhus Salihin mungkin insya-Allah taala. Okey, ataupun ambil daripada Al-Azkar juga tapi dalam bab yang lain, sebab dia dah habis tapi bab pilihan yang lain. Maknanya kita akan buat tafsir tadabbur mula daripada Fatihah. Jadi saya cabar tuan-tuan ikut daripada Fatihah sampai An-Nas 30 juzuk. Kita tengok berapa tahun kita boleh pergi. Al-Azkar tu kami khatamkan selama 2 tahun tuan-tuan. 2 tahun. Alhamdulillah istiqamah. Minggu lepas habis hari Jumaat. Buat julung kalinya. Okey, julung kalinya. Kitab tu saya siapkan di Perak. Di Perak pun saya tak pernah khatam lagi. Saya bawa di sini alhamdulillah khatam minggu lepas. Cuma kami tak sembelih kambing je lah tuan-tuan. Okey. Jadi saya jemput tuan-tuan ikut 2 minggu lagi. 1 hari bulan kita akan mula dengan tadabbur Al-Quran, bermula Al-Fatihah. Dan setiap Jumaat satu muka. Setiap Jumaat satu muka. Setiap Jumaat satu muka sampai khatam insya-Allah taala. Itu niat saya. Okey, niat saya. Kita akan tadabbur satu muka, semuka insya-Allah taala. Siapa tengok saya punya tadabbur 2 hari lepas kat TV Oasis Astro? Ada tengok? Okey. Tengok tak apa. Okey, hadirin semua, jadi insya-Allah kita akan, saya jemput tuan-tuan semua hadir ya. Dan saya nak tengok muka yang saya kenal ni. Jangan sampai tak ada. Okey. Kita mulai pada awal, insya-Allah sampai ke akhir kita cuba khatamkan insya-Allah. Tapi kalau tuan-tuan tak datang tak apa. Tapi pastikan sumbangan tuan-tuan sampai. Kita tengah buat pendawaian semula tuan-tuan. Kita perlukan 8,000 untuk buat dawai dan dapat 4,000 lebih dah. Ada 3,000 lagi tuan-tuan untuk cukupkan pendawaian. Sebabnya kalau kita buka akaun lebih 5 je, dia akan black out terus bahagian belakang. So kita kena buat pendawaian semula, tarik 3 pace, dipanggil 3 pace. Kan? Dia kuatkan tarikan tu. Jadi kena kosnya 8,000, kita dapat 4,000 lebih. Ada sikit lagi dan insya-Allah untuk menyempurnakan proses untuk baiki pendawaian semula insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, itu satu. Okey, kemudian tengok tuan-tuan, hadisnya apa Nabi kata? Oh, saya nak sebut Al-Azkar kat pondok tu apa. Jadi Nabi ajar doanya begini, kalau kita dah mimpi ngeri, mimpi takut, lalu kita pun duduk dan kita baca Allahumma inni a'udzubika tuan-tuan min sayyiatil ahlam. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan mimpi dan kejahatan permainan syaitan. Dan itu lebih kuranglah. Tuan-tuan doa dengan makna apa pun tak ada masalah tuan. Yang penting maknanya sama. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan syaitan dan juga kejahatan mimpi malam. Kemudian tuan-tuan boleh tidur balik semula. Ludah 3 kali ke sebelah kiri. Kiri itu sebagai isyarat je. Gitu. Okey, jangan ke sebelah kanan. Baik, tuan-tuan tengok Nabi kata apa? Nabi kata, hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Kata Nabi, mimpi ada 3 jenis. Mimpi ada 3 jenis. Yang pertama, mimpi yang baik. Mimpi baik ni apa? Mimpi yang soleh, yang baik. Tuan-tuan mimpi benda baik. Mimpi jumpa arwah ayah, jumpa arwah mak, mukanya cerah, berseri-seri, putih. Takut? Nak ikut? Kan mimpi macam tu maknanya dia akan menyusul tak lama lagi. Kan? Nampak muka mak ayah cerah, bersih. Maksudnya mungkin mak ayah dekat dalam kubur tu tenang, baik. Macam itulah. Atau tuan-tuan mimpi tuan-tuan tengok Muhammad Abu Ubaidah sudah berada di Masjidil Aqsa jadi imam sembahyang. Oh, maknanya tak lama lagi kita menang. Mungkin begitu, itu namanya mimpi baik. Tuan-tuan, orang beriman kalau dia mimpi petanda-petanda baik, biasanya itu ilham daripada Allah untuk memberikan isyarat kepada dia. Kalau tuan-tuan perasan, ulama-ulama terdahulu mereka banyak bergerak dengan mimpi. Khasnya di akhir zaman, mimpi baik akan makin banyak. Sebab wahyu dah tak turun. Jadi isyarat-isyarat ini akan dapat datang kepada orang yang baik melalui mimpi. Contoh, saya tak tahu tuan, contoh. Dari dapat mimpi, ulama lah, contoh aja orang alim, orang soleh dapat mimpi, pergilah ke Mekah, Imam Mahdi nak keluar. Contohnya, dia pun pergi Mekah buat umrah. Betul tuan-tuan, tarikh dekat mimpi tu tarikh yang sama. Betul ada Imam Mahdi. Contohnya macam tu, faham tak? Ini namanya mimpi yang baik daripada orang yang baik, biasanya isyarat daripada Allah Taala. Jadi mimpi baik ni ada.
Dalam hadis Nabi sebut mimpi orang soleh adalah pecahan-pecahan daripada 40 lebih ataupun 60 lebih pecahan kenabian. Maknanya macam wahyu, tapi bukan wahyu. Jadi tuan-tuan, siapa yang dapat mimpi baik, itu adalah perkara yang baik. Okey, dia mimpi jumpa ulama, dia mimpi jumpa orang soleh, orang tu nasihat sekian. Syaratnya mimpi tidak boleh menjadi hujah untuk mengubah syariat. Haji, Haji mimpi jumpa apa Haji? Mufti Johor pertama. Siapa mufti Johor pertama? Tapi mufti Johor pertama siapa? Sudah tuan. Abi Abdullah Alwi Haddad daripada Yaman. Oh lah dia Haji. Okey, tuan. Contohnya mufti sebut benda baiklah tuan-tuan, disebut sekian-sekian. Okey, tak apa tuan. Tetapi andai ada satu mimpi dan mimpi itu bersifat mengubah syariat, tuan-tuan tak boleh buat. Mengubah syariat. Contohnya dia kata, kerana kamu ni sebenarnya orang masjid yang sangat tekun, dia kata. Kamu tak pernah tinggal Masjid Al-Hidayah. Kamu ni dah sampai kepada makam yang tinggi. Sebabkan makam itu Allah dah kurangkan sembahyang kamu daripada 4 isyak jadi 3 isyak. Yang cakap tu jubah, jenggot, sorban, tasbih. Nak kurangkan ke tak nak? Tuan-tuan, tak boleh, kerana syariat telah pun sempurna, tidak ada pengurangan berlaku. Tapi kalau dia mimpi, dia bagi tambahan amalan. Contoh, dia kata Haji alhamdulillah istiqamah ke masjid, sikit lagi nak sampai makam para wali. Haji tolong banyakkan selawat sehari 1000 kali. Boleh ikut. Faham tak? Dia tak mengubah syariat, dia menambah amal yang telah ada. Nah, tuan-tuan, guru saya Syekh Abdullah Yusuf Asyadzili hafizahullah ta'ala. Beliau, tuan-tuan, amalan beliau 1 hari 2 juzuk wirid Quran. 1 hari 2 juzuk, tak pernah kurang. Baca. Dia kata dia akan tambah amalan dia bila dapat isyarat daripada gurunya dah meninggal dunia lama dah. Sama ada datang melalui mimpi atau datang melalui orang. Orang tu ada seorang datang, dia kata, Syekh, saya disampaikan salam oleh Fulan bin Fulan, guru dia lah. Dia pesan kepada saya untuk bagi tahu kepada Syekh, naikkan bacaan Quran 5 juzuk sehari. Itu tak ada masalah. Faham ni? Yang tak boleh mengubah syariat. Dia kata Hajah ni dah pergi haji setahun 2 kali dah, hebat dah. Kan hebat belaka dah ni. Jadi hajah tidak ada masalah untuk tak pakai tudung. Itu ubah syariat, tak boleh. Syariat dah sempurna. Penambahan amal tak ada masalah. Tambahkan wirid tak ada masalah. Tambahkan zikir tak ada masalah. Kalau dapat mimpi, kita jumpa mbah kita, buyut kita dalam mimpi, dia kata, cucu tolong pergi kepada surau sekian, masukkan duit dalam tabung sekian. Ataupun kau pergi jumpa dekat orang duduk alamat sekian dalam mimpi ni, pergi rumah dia, hantarkan beras. Dia tu dah doa malam tadi tu, tak ada orang hantar tadi, kamu pergi hantar. Boleh tuan, itu boleh jadi semuanya. Harus berlaku, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai mengubah syariat, kerana syariat Nabi telah sempurna. Tidak boleh diubah, tidak boleh dikurangkan. Adapun amal-amal biasa yang bersifat wirid boleh ditambah. Okey, mengikut. Kalau tak ada mimpi pun kita boleh tambah. Apatah lagi kita mimpi, kerana itu isyarat-isyarat yang baik. Tuan-tuan, akhir zaman ni orang akan banyak dapat mimpi-mimpi yang suruh buat bagian dan bagian banyak berlaku. Jadi kalau tuan-tuan dapat mimpi-mimpi seperti itu yang baik, tuan-tuan ceritakan kepada orang yang dipercayai supaya dapat menghuraikan mimpi tersebut. Kalau mimpi baik, mimpi baik. Dia kata, Ustaz, saya mimpi ada orang dalam tersebut 2024 nanti contohnya akan berlaku gempa bumi kuat. Okey, jadi kat mana kita nak duduk waktu tu? Kan? Jadi dia sebut macam tu. Tuan-tuan ceritakan benda-benda itu kepada orang yang sepatutnya, yang amanah. Apabila kita ceritakan benda tu, dia boleh jaga rahsia tersebut. Itu yang pertama. Nabi kata apa? Mimpi 3 jenis. Yang pertama, mimpi yang baik itu adalah khabar gembira daripada Allah kepada orang beriman. Rawatan dalam diri dia, keseronokan buat jiwa dia. Yang kedua, wa ru'ya tahzinun minasyaitan.
Yang kedua adalah mimpi yang dilakukan oleh syaitan untuk menyedihkan kita. Sedihkan kita. Dia mimpi macam-macam. Dia mimpi cucu dia aksiden. Contohnya, dia mimpi aksiden. Kan? Dia mimpi pasangan dia kahwin lagi. Kan? Kan? Waktu bangun-bangun marah. Apa ni abang ni? Apa? Apa? Kenapa dia kata kan? Kenapa? Apa pula? Mana ada kahwin dia kata kan? Tu dalam mimpi. Dia yang mimpi. Dia yang marah. Orang tu yang salah. Kan contohnya tuan-tuan. Okey, syaitan nak menyedihkan kita dengan mimpi-mimpi yang buruk. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis itu satu. Wa ru'ya mimma yuhaddithul mar'u nafsahu. Dan ada juga mimpi yang tak baik dan tak jahat daripada syaitan, tapi mimpi itu datang dalam perbicaraan dirinya sendiri. Maknanya dia simpan satu benda, dia tidur, dia mimpi benda tu. Nabi kata apa dia? Apabila seorang di kalangan kamu itu melihat dalam mimpinya sesuatu yang dia tak suka, maka bangkitlah, tunaikan solat sunat dan jangan cerita mimpi itu kepada orang. Mimpi buruk jangan cerita ke orang. Mimpi yang kita suka jangan cerita ke orang. Mimpi tengok gigi kita semua patah contohnya, mimpi kita punya rumah kena hempak dengan bau kelapa, tak payah cerita ke orang. Tuan-tuan simpan, tuan-tuan anggap itu adalah gangguan dan mainan syaitan kepada diri kita. Baik. Dah, habis selesai. Okey. Sampai menjerit sampai apa? Sampai? Tuan-tuan, memang tuan-tuan. Tuan-tuan, mimpi tuan-tuan sebenarnya mimpi ini adalah gambaran hidup di alam barzakh. Mimpi ini gambaran hidup di alam barzakh. Soalan saya tuan-tuan, contoh, ada orang mimpi dia kena kejar harimau, lepas tu harimau tu cakap kat muka dia. Masa dia tengah tidur tu dia, betul tak? Sakit tak dia? Sakit tak? Tapi ada tak harimau nya sebenarnya? Tak ada, tapi dia rasa sakit dalam mimpi tu. Tuan-tuan, itulah gambaran di alam kubur. Di alam kubur kita disakiti, orang tanya, bukankah dagingnya dah tak ada? Kan tubuh kita dah tak ada dalam kubur, dah hancur dengan tanah. Tapi kita ada satu alam. Nak gambarkan alam itu macam orang dalam mimpi. Tubuhnya tak koyak, tapi dia sakit. Faham tak? Di mana sakit itu datang? Faham tak? Dia seperti di satu alam. Alam itu mampu dia rasa sakit, mampu dia rasa seronok. Faham tak? Mampu rasa sakit, masuk. Itu tentang umpama alam tu. Sebab orang tanya, orang pergi kubur, dia kata, Ustaz, tak ada dengar apa pun. Alamnya berbeza, kesakitan berbeza, nikmat berbeza, tapi dia ada sebiji macam orang mimpi. Saya tak jawab soalan tadi. Jadi orang yang mimpi dekat dalam tu kena kejar, tolong, tengah dia tidur tu dia jerit tolong. Jadi macam mana? Macam itulah. Maknanya itulah mimpi yang dia hadapi dan dia berinteraksi dengan mimpi itu dengan sepenuh perasaan dia. Hadirin semua, itu benda tak pelik, biasa berlaku. Jadi tuan-tuan jangan pelik, maknanya dia tengah mimpi lah tu. Faham tak? Kalau dia mimpi menjerit, tuan-tuan bangunkan dia. Kenapa? Cepat supaya dia tak terseksa lama dalam mimpi tu. Tarik dia cepat. Tapi kalau dia mimpi, dia tengah seronok begini, dia tengah begini, dia salam begini, tuan-tuan biarkan dia. Biar dia seronok dengan mimpinya dulu. Kan? Biar dia seronok dengan mimpi. Dia tengah kait sawit, dia tengah angkat, masukkan dalam gerabak. Biarkan. Tak apa. Tuan-tuan, biar dia seronok dalam mimpinya. Tapi kalau sesuatu yang menyakiti, tuan-tuan cepat bangunkan dia. Hadirin semua, saya nak cakap diri saya sendiri. Saya tuan-tuan pernah mengigau. Waktu tu saya belajar di Marsah. Waktu saya belajar kursus bahasa Arab. Sebelum pergi Mesir, kena ambil kursus bahasa Arab 6 bulan. Ni betul-tuan, memang 6 bulan tu kita push betul-betul belajar bahasa Arab. Bahasa Arab, cakap dengan ustaznya pun Arab, apa semua macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tidur tengah hari. Petang tu lah, tidur lepas zuhur tu kita tidur tuan. Kawan saya kata, dia dengar saya tengah baring tu, kita satu dan 4 orang kan. Dia kata saya mengajar bahasa Arab, cakap Arab. Ini hazar, cakap Arab. Saya tak pandai lagi cakap Arab waktu tu. Belum pergi Mesir lagi. Tapi dah cakap Arab, mengajar bahasa Arab, cakap Arab. Saya kata, wah, betul. Maknanya mungkin agaknya yang ustaz cakap tu saya resap masuk ke kepala, dia set dalam kepala, dalam minda bawah sedar. Tidur tu dia gerak sendiri. Mungkin dia tangkap yang tadi tuan. Sejak tu saya kata, aku boleh cakap Arab rupanya. Walaupun dalam mimpi. Itu jadi semangat tu nak cakap Arab.
Alhamdulillah pergi Mesir tu boleh cakap Arab terus. Kesan daripada orang cakap saya cakap Arab dalam mimpi. Saya tak ada keyakinan nak cakap Arab waktu tu tuan. Aku boleh ke? Tapi bila kawan tu kata, kau mimpi. Kau mengajar bahasa Arab. Lama pula tu dia kata, cakap Arab, full Arabic. Dia kata. Saya kata, aku boleh punya. Sejak itu saya dapat semangat tuan. Pergi Mesir, saya kata aku boleh. Mesti bercakap Arab. Alhamdulillah tuan. Sekarang ni mimpi banyak kali pun memang cakap Arab je. Mujur isteri saya tak faham tuan. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, apa yang saya nak sebut adalah itu mimpi perkara biasa yang terzahir pada zahir manusia. Jadi tuan-tuan, disitulah juga Nabi SAW ulama khilaf. Adakah Nabi Isra' dan Mi'raj dengan mimpi atau bukan dengan mimpi? Maknanya kalau hatta dengan mimpi, ada ulama yang katakan mimpi ketika Isra' Mi'raj adalah mimpi yang kuat kerana mimpi para Nabi adalah wahyu. Jadi kalau isu yang macam tadi tu, kalau buruk kita sedarkan dia, kita minta dia a'udzubillahi minasyaitanirrajim dan dia boleh tidur balik semula. Tapi kalau baik kita biarkan kerana mimpi yang baik adalah sesuatu yang menggembirakan seorang mukmin. Baik tuan Baik. Selesai. Baik. Okey, sekarang kita masuk satu bab yang baru. Bab ni mengakhiri kita punya kuliah kita pada malam ni insya-Allah, iaitu bab pada menyatakan syaitan akan ketawakan orang yang menguap. Tu menguap, cakap menguap dah ada menguap dah. Menguap. Tu. Saya nak tanya tuan-tuan semua. Nabi kalau menguap tutup dengan tangan apa? Kanan ke kiri? Nabi kalau menguap tutup dengan tangan kanan ke kiri? Kiri? Kanan, kiri, belakang. Makcik, semua salah jawab. Nabi tak pernah menguap. Tulis. Nabi tak pernah menguap, tulis. Nabi tak pernah menguap, tuan-tuan. Menguap itu menguap tak sama dengan bersin. Bersin benda yang baik. Menguap benda yang tak baik. Nabi kata dalam hadis, siapa di kalangan kamu yang mampu untuk tahan daripada menguap, tahanlah. Tahan. Okey, tahan. Kalau dah tak tahan, barulah kita tutup kerana syaitan akan mentertawakan orang yang menguap. Tuan-tuan tengok orang menguap, buruk tak rupanya? Itulah syaitan ketawa kita. Dengan keluar bunyi buruk sekali. Makcik, tahan kalau nak buat. Sampai merah tau. Kan? Kalau kita menguap dan terbuka, syaitan ketawa kita. Buruk betul muka ni. Macam tu. Dia akan ketawakan. Tuan-tuan nak diketawakan kita. Tapi kita lupa tuan. Time nak menguap tu tak ingat dia. Tak ingat syaitan. Lepas juga. Itu yang kita tutup. Baik tuan. Jadi ini hadis ni. Katanya apa? Kerana perbuatan menguap itu terbit daripada sifat malas. Betul tak? Kan kita bangun gitu, ataupun dah ngantuk nak tidur gitu kan, dia terbit daripada sifat itu. Maka seorang yang menguap pada itu tidak akan melakukan taat atau ibadah dengan sesempurnanya. Maka syaitan akan mentertawakan orang yang menguap itu kerana pandangan ataupun gambaran buruknya. Maknanya mukanya buruk sangat ketika dia menguap. Wajahnya buruk ketika menguap tu, buruk muka dia. Okey, syaitan akan tertawakan. Lalu Nabi SAW mengatakan apa dalam hadis? Kata Nabi SAW, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Katanya sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bersin. Acem. Baik benar. Acem sampai 3 kali. Lebih tu mungkin dia ada sakit. Okey? Resdung ke dan sebagainya. Tapi kalau sekali 2 kali, acem. Bukan tu batuk je. Jangan buat. Baik, bersin. Okey? Acem. Itu baik. Tuan-tuan, kerana dia akan melegakan rongga-rongga pada tubuh kita, pada dalam syam, lega, lepas. Okey, tapi tutuplah tuan-tuan, adabnya tutuplah. Jangan sampai kena kat orang lain kan, pakai mask kan, dan sebagainya. Itu baik. Okey, bersin adalah sesuatu yang baik. Nabi kata apa? Allah suka kepada bersin. Bersin bahasa Arab apa tuan? Kalau saya sebut ni mesti semua tahu. Bersin bahasa Arab apa? Mesti akan tak tahu. Buat setiap minggu. Nak bagi hadiah, semua dah kaya-kaya, tak bagi hadiah apa. Bersin apa bahasa Arab?
Yang kat luar dia, yang kat luar. Nak cuba? Majid? Tak ada. Kalau saya sebut ni semua tahu. Semua kan tahu. Majid? Bersin bahasa Arab. Atas. Al-atas. Ratib al-atas. Atas tu bersin maknanya. Atas. Baca ratib al-atas lah. Al-haddad, al-atas. Al-atas tu maknanya bersin. Orang bersin. Al-atas. Atasak. Bersin. Okey. Al-atas. Atas bersin. Kenapa? Kenapa namanya bersin? Ratib tu. Kenapa namanya bersin? Sebab keturunannya yang pertama digelar al-atas, yang dapat gelaran tu ketika dalam perut ibunya didengar orang bayi tu bersin dalam perut. Cuk. Jadi bila budak tu keluar digelar dengan al-atas. Jadi semua keturunannya keturunan al-atas. Faham tak? Betul ni, bukan main ketawa pula. Ingat nipu. Ada muka penipu ke? La Allah. Betul. Betul. Ya Allah. Digelakkan saya cerita. Ingat cerita bohong tuan. Saya punya kajian PhD tuan. Saya buat kajian. Itu kajian mana datang sesuatu al-atas. Saya pun kajian PhD kan atas yang dulu kita ambil. Itu kan kajian saya. Kita buat kajian. Mana datang gelaran al-atas. Okey, daripada yang awal sekali dalam perut ketika ada orang datang dengar bersin. Tengok budak tu keluar digelar dengan al-atas. Semua keturunannya dipanggil al-atas. Salah satu keturunannya tadi itulah yang menyusun ratib al-atas. Ratib al-atas gelaran kepada itu Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Okey, rahimahullah taala. Boleh faham ji? Jadi bawa ratib nama ni faham dah. Al-Attas itu gelarannya bersin. Masa pun dah habis. Rasa sekejap ya? Tapi rasa lama. Lalu Nabi kata apa? Apabila seorang di kalangan kamu bersin, maka tutuplah, letaklah tangannya pada mulutnya. Tutup pada mulutnya. Okey, tutup pada mulutnya supaya syaitan tidak melihat buruknya wajah kita, nanti dia tak ketawakan kita. Okey, kalau boleh tahan, tahan. Kalau tak boleh tahan, maka kita tutup. Baik. Okey, tuan-tuan, kenapa dikatakan ianya buruk? Perumpamaan menguap kan? Menguap itu bersin pula. Menguap itu katanya apa? Adalah dia seperti menguapnya anjing. Pernah tak nampak anjing menguap? Itu nampak kan? Itu buruknya rupanya tadi istiqbahan lahu, kerana anjing itu akan mengangkat kepalanya dan buka mulutnya bi Fatihah wa yaqwi. Maka orang yang bersin seperti itu, yang tak ada gitu, dia sebiji seperti keadaan anjing yang dilihat sangat buruk, lalu akan ditertawakan. Lalu Nabi SAW kata dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum," kalau seorang di kalangan kamu itu menguap, maka tahanlah dengan tangannya pada mulutnya, tutup. Kerana syaitan tidak akan masuk daripada itu. Okey, masuk tu ada yang mengatakan makna masuk betul-betul, ada yang mengatakan tak, maksudnya adalah bukan makna masuk. Okey, kata Imam Nawawi, diperintahkan, Imam Nawawi kata para ulama, diperintahkan seorang itu tahan kuat-kuat daripada dia menguap. Okey, dan meletakkan tangannya ke atas mulutnya supaya tidak sampai tujuan syaitan untuk memburukkan gambaran kita dan masuk ke dalam mulut kita dan mentertawakan kita daripadanya. Dah, hadis terakhir saya nak bagi persoalan tuan-tuan tadi. Mungkin pertama kali tuan-tuan dengar Nabi tak pernah menguap, betul? First time ke? Dah banyak time, dah pernah dengar? Tak jawab pun tadi? Apa barang? Allah, lalan. Mangane apa toh? Iya, orang ngantuk kan. Iyalah kalau siang kan dia malas pun. Dia dah nak rehat. Bangun tidur pun menguap juga. Kan?
Okey. Jadi ialah nak tidur pun satu niat dia. Jadi tuan-tuan, bukan perbuatan itu dosa tak. Tetapi kita tak nak syaitan ketahukan kita dengan perbuatan itu. Boleh jadi dengan sebab penat, dengan sebab malas, dengan sebab ngantuk. Saya pun tuan, saya tak tidur lebih siang tuan, daripada pagi sampai sekarang tak tidur langsung. Kan? Contohnya. Jadi saya dan kita menguap, contohnya nak menguap kerana ngantuk sangat, penat sangat, dia datang dengan cara itu. Tapi orang kalau telah bersemangat, dia takkan datang ngantuk itu. Cuma hadis ni bukan kata menguap tu dosa, langsung tak dosa. Kerana itu tindak balas badan kita. Cuma kalau boleh tahan, kalau tak boleh tahan, tutup supaya kamu tidak ditertawakan syaitan. Tu je. Nabi tak nak kita ni diperleki oleh syaitan. Okey, jadi kita tahan. Tuan-tuan, saya bacakan hadisnya. Hadis ini daripada Ibnu Abi Syaibah dan Al-Bukhari dalam tarikhnya mursal daripada Yazid bin Al-Asam telah berkata ma tasa'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam qattun. Pendek je hadisnya. Hadisnya dalam Fathul Bari. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani meriwayatkan tidak sekali-kali Nabi itu menguap walau sekali. Tak pernah. Kita ada je pendek je. Ma tasa'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam qattun walaupun sekali. Okey. Dan ada soalan tanya, tajuk kita selepas ini, di mana syaitan bermalam? Di mana syaitan tidur? Dia tidur kan? Tidurnya tu kat mana? Khayashimah. Okey, dia tidur kat mana? Maknanya dia malam tu kita tidur, dia tidur juga. Tidur dia kat mana? Kita habiskanlah tuan-tuan yang ni sebab sikit lagi. Di mana dia tidur tuan-tuan? Apa? Mata? Lain? Tandas? Okey tuan. Nampaknya tuan-tuan belum menguasai ilmu syaitan lagi tuan. Dia yang pandai kuasai tuan-tuan. Tuan-tuan tak kuasai dia lagi. Saya pun sama lah tuan. Saya baca ni baru tambah ilmu saya. Okey tuan. Baik. Apa je soalan? Bukan. Ingat tanya soalan. Baik. Tuan-tuan tengok hadisnya. Ni dekat mana dia tidur? Dia tidur tu kat mana? Aina yabitu syaitan? Di mana tidurnya syaitan? Fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza stayqaza ahadukum min manam falyastanthir salasa marrat. Nabi kata mana-mana orang yang bangun daripada tidur, hendaklah dia beristinsar. Istinsar tu apa? Pandai. Keluarkan air daripada hidung. Nabi kata buat itu 3 kali masa bangun tidur. Seronok baca hadis ni. Belajar hadis seronok. Tapi aku tunggu kat sana tak sampai pun. Seronok belajar hadis tu. Saya sendiri kalau mengajar hadis tuan-tuan, saya dapat banyak faedah. Walaupun saya bacakan tuan-tuan, tapi saya sendiri dapat banyak faedah. Okey, kadang-kadang hadis yang sama saya baca, saya dapat faedah lain. Nabi kata apa dia? Apabila seorang kamu tidur, bangun tidur, hendaklah dia keluarkan air dari hidung, hembus. Gitu. Okey, keluarkan dia. Fa inna syaitanu yabitu ala khayashimih. Kerana sesungguhnya syaitan itu pada waktu dia tidur, syaitan akan bermalam dan tidur juga dekat pangkal hidungnya sini. Sini. Dia akan masuk duduk kat situ. Jadi nak keluarkan dia macam mana, Cik? Masukkan air, keluar sekali dia. Maknanya dia terganggu dalam tubuh kita tu. Okey je? Antara yang paling susah orang nak buat yang hidung tu lah. Sebabnya sakit. Sedut tu, ada sakit. Tuan-tuan, itu tempat dia tidur. Masa kita keluarkan tu, itu dia keluar sekali, buat 3 kali. Baru jadi segar. Kalau tak tuan-tuan, dia ngantuk, lesu, letih. Budak-budak muda yang nak pergi kerja tuan-tuan, suruh buat macam tu. Tengok lainnya macam mana. Saya dulu masa jadi cikgu ganti dekat Tanjung Kuliah tuan, lesu mengajar. Kalau tengah cakap ni, ngantuk. Maknanya dia masih tidur lagi kat sini. Dia ajak aku tidur sekali. Dia tak suka kita buat benda baik. Dia tak suka kita baca Quran. Tak percaya tuan-tuan, betul tak? Lepas subuh, kalau kita ngeteh, kita tak ngantuk. Kalau kita lepas subuh baca Quran, terus tidur. Kuliah subuh. Kuliah subuh, tidur. Kat luar lah, dalam tak ada yang kat luar. Yang dalam dia tahu kan?
syaitan duduk dekat hidung dia, maka hendaklah dia istinsyaq, sedut, dan istinsar, hembus, keluarkan balik sebanyak 3 kali. Itu disebutkan oleh Nabi SAW supaya membersihkan hidungnya. Itu dalam beberapa hadis, tuan-tuan, beberapa hadis. Zahir hadis ini mengatakan bahawa adalah ini berlaku kepada semua orang yang tidur, khususnya orang yang tidur tanpa zikir yang mendindingi ia daripada syaitan. Maka apabila seorang melakukan amalan-amalan yang diajarkan di awal tadi, maka dia akan terselamat daripada duduknya syaitan pada dirinya. Apapun tuan-tuan bila bangun, sunnahnya adalah beristinsyaq dan beristinsar, kecuali ketika kita sedang berpuasa. Yang tu je tak digalakkan. Takut air termasuk hidung dan membatalkan puasa. Kalau nak buat pun hujung-hujung je, jangan dalam-dalam. Okey, tapi fadilat sangat besar. Bahkan dikatakan dulu masa tersebarnya virus H1N1, ingat lagi tuan? Dia orang mengatakan antara rawatan H1N1 itu adalah bersihkan hidung. Kerana kita sedut-sedut tu. Subhanallah tuan-tuan, Nabi ajar kita ribuan tahun yang lalu, manfaatnya pada hari ini. Apa yang saya nak sebut apa tuan-tuan? Semua yang datang daripada syariat, semua yang datang daripada Nabi, semuanya adalah baik walaupun otak kita waktu tu belum sampai lagi rasa baiknya. Okey, saya bagi contoh tuan-tuan, contoh. Hari ini di Kuala Lumpur ada himpunan NGO Islam untuk untuk memberikan sokongan kepada mahkamah syariah. Yang mahkamah syariah sedang dicabar. Mahkamah syariah dicabar oleh dua orang untuk mahkamah syariah ni tak ada kuasa dan kuasa dia boleh dikuasai oleh mahkamah sivil. Okey, mahkamah sivil tuan-tuan tahu, syariah tahu. Jadi tuan-tuan, saya bagi contoh. Setiap hukum dalam Islam nak dilaksanakan, dia akan melalui mahkamah syariah. Sebab peruntukan tu hanya ada mahkamah syariah. Contohnya tuan-tuan, contoh faraid, contoh hak penjagaan anak, contoh cerai dan talak, contoh pembagian harta pusaka, contoh nak fasahkan orang. Itu tu kuasa tak ada dalam mahkamah sivil. Dia ada dalam mahkamah syariah. Contoh itu berlaku, tuan-tuan, orang Islam, dua orang non-Muslim kahwin. Kemudian seorang masuk Islam. Kalau dibawa ke mahkamah sivil, apa keputusan akan keluar? Pasti akan banyak berpihak kepada yang non-Muslim. Bila bawa kepada mahkamah syariah, maka ada satu kuasa. Tuan-tuan, jadi mahkamah syariah ini penting. Tetapi sebabkan ada dua orang tahun 2021 dia telah filekan cabaran terhadap undang-undang syariah, tuan-tuan, maka tadi pemimpinan berlaku. Apa yang saya nak sebut adalah setiap undang-undang syarak yang Allah turunkan daripada Quran, yang Nabi sebutkan di dalam hadis, semuanya mengandungi nasihat, pengajaran dan pendidikan kepada masyarakat untuk jadi baik. Walaupun otak kita belum sempat fikir, apa kesannya? Faham tak? Faham? Walaupun otak kita belum sempat fikir, apa kesan dia? Sebagai contoh, kenapa Nabi suruh orang minum arak dipukul 40 kali? Tuan-tuan mungkin tak dapat bayangkan apa hikmahnya 40 kali. Tapi tuan-tuan, sebagai orang Islam, walaupun otak kita belum jumpa hikmahnya, tapi kita meyakini dia mesti baik. Itu cara orang Islam fikir. Nabi kata orang perempuan atau lelaki yang berzina, belum pernah berkahwin, bujang, dia disebat 100 kali. Tuan-tuan tak tahu kenapa mesti 100 kali. Arak 40 kali, dinaikkan 80 kali zaman Sayyidina Umar. Tapi kenapa orang berzina nak 100 kali? Tuan-tuan, kita tahu Nabi bila suruh ni tuan-tuan, Allah suruh mesti ada hikmahnya. Jadi tuan-tuan, itu peranan mahkamah syariah. Jadi tuan-tuan, dengan sebab perhimpunan yang besar tadi, manakah hakim telah pun menangguhkan kes. Jadi kita harapkan tangguh ni biar kalah teruslah. Biar kalah, cabaran tu kalah. Supaya mahkamah syariah dapat bergerak, dan sebenarnya mahkamah syariah perlu berdiri tinggi bersama dengan mahkamah sivil. Supaya dia tidak dia boleh dicabar oleh mahkamah sivil. Keputusan tu biar dia sama. Jadi urusan yang tak ada kaitan dengan syariah, sivil uruskan. Contoh aksiden ke, langgar traffic light ke, tak pakai topi ladder ke, apa namanya, pecah rumah orang ke, scammer ke, itu tak apa. Adapun yang melibatkan hukum syarak, mesti ada kuasa yang stabil, kuat oleh mahkamah syariah. Baru tuan-tuan, hikmah-hikmah ini akan nampak dalam masyarakat. Jadi kita semua bersama-sama lah tuan-tuan, kita mendoakan dan bersolidariti bersama-sama supaya keputusan berpihak kepada keabsahan mahkamah syariah dalam semua hukum syaraknya. Dan untuk orang Islam yang tak ada kaitan dengan orang Islam, ianya kuat insya-Allah taala. Bila dia sama-sama tinggi tuan-tuan, keputusan itu akan jadi kuat. Bila berlakunya pertembungan, orang ni mati mengucapkan syahadah, tapi keluarga dia kata dia belum Islam. So mahkamah syariah bila kuat, dia mampu memutuskan sesuatu.
yang sama levelnya dengan mahkamah sivil tuan-tuan pada waktu itu. Jadi itu kerja-kerja yang besar lah tuan-tuan. Kita ni tak ada dalam bidang guaman, kita doakan saja dan berikan sokongan kepada mereka NGO-NGO Islam yang sedang mempertahankan kedaulatan mahkamah syariah. Mudah-mudahan ujungnya nanti semuanya memberikan kebaikan kepada seluruh umat Islam. Dengan keyakinan kita beriman semua yang Allah turunkan, semua yang Nabi ajar pastinya ada kebaikan. Itu je point dia tuan. Walaupun otak kita belum sampai hikmahnya pun. Okey, insya-Allah. Jadi sekadar itu tuan, mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati pertemuan kita semua. Saya minta ibu-ibu tolong catatkan berhentinya kat mana tadi? Berhentinya kat mana? Di mana syaitan tidur dekat hidung. Nanti senang kita nak masuk, tajuk kita akan datang. Tulis sekali nama saya dan tarikh. Tarikh tulis sekali. Kan? Nanti nak kena tanya lagi sekali. Orang lelaki tak pernah tak payah tanya. Jadi tuan-tuan sekadar itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saya nak jemput tuan-tuan Maulidur Rasul dekat kampung saya. Okey, Kampung Sungai Resik pada 15 hari bulan 12. Jadi jemput kalau boleh datang 15 12. Lama lagi kita ada buat Maulidur Rasul di Kampung Sungai Resik dekat surau saya. Uniknya tuan-tuan Maulid kali ini semua petugas, pengqasidah, perawi, qari, penceramah semua anak kampung tu. Faham tak? Qari anak kampung tu, baca rawi anak budak-budak orang kampung tu, yang qasidah orang kampung tu, yang ceramah 2 orang panel orang kampung tu juga. Jadi kampung tu dia ada pelapis anak-anak muda yang gerakkan semua. Jadi tuan mungkin unik lah malam tu. Semua orang kampung, penceramah akulah. Saya dengan sepupu saya orang kampung tu juga. Cikgu sekolah MRSM Pasir Gudang. Kami berdua berduet. Kemudian qarinya Imam Masjid Sungai Abung, orang kampung situ, dengan muazzin Masjid Sultan Ibrahim, orang kampung tu juga, rawinya, semua kampung tu. Jadi uniknya kat situ lah. Uniknya kat situ. Makan pun orang kampung situ juga masak. Jadi saya jemput tuan-tuan hadir dan datang pada 15 hari bulan 12 memeriahkan surau kami yang disitulah saya membesar, disitulah saya dilatih dalam masyarakat, disitulah anak-anak muda dibentuk. Jadi tuan-tuan jemputlah datang tengoklah surau kami yang tak seberapa tu, tapi kami teruja kerana semua yang menggerakkan ni semua anak-anak muda. Tuan-tuan bayangkan yang mesyuarat buat maulid ni anak muda. Orang tua duduk setuju dah. Semua anak muda yang buat jemputan anak muda, yang set up makanan anak muda, yang susun anak muda. Saya rasa dalam rumah ni itu jelas surau yang anak muda semua buat. Alhamdulillah. Jadi kita ada contribute bersama surau kita untuk bangunkan majlis tu. Jadi temput hadir. Malam. Maghrib start. Maghrib dah mula ceramah sampai lepas isyak insya-Allah taala. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Laluan tu, kolam air panas tu, kalau masuk dari sekolah orang kaya ni ujung sekali surau yang ujung. Kalau masuk daripada Jalan Bukit Mo, surau pertama jumpa. Nak ke kolam air panas. Okey, namanya Sungai Resik. Resik sungai. Okey. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabu makan. Rabu ya? Rabu ni? Jumpa. Ada ke? Ada. Rabu. Rabu bila?